Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Pertama sekali hari ini kami, ahli-ahli Parlimen YB Bukit Bendera, Ipoh Timur, Segamat dan saya sendiri Dr. Taufik daripada Sungai Petani ingin membuat sidang media berkaitan dengan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Saudi Arabia baru-baru ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas lawatan yang cukup baik, yang cukup memberangsangkan, dan kita lihat lawatan tersebut bagi saya adalah satu kejayaan dan lawatan yang berjaya. Dan ucapan tahniah juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah pun menghormati jemputan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, jemputan iftar bersama jemaah menteri. Dan saya juga ingin membangkitkan beberapa isu di sini. Kita melihat bahawa Yang Berhormat Machang telah pun membangkitkan beberapa isu, iaitu mengenai lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan yang tergesa-gesa, tidak ada persiapan yang baik daripada Prime Minister Office, dan ini merupakan beliau mengatakan ini merupakan lawatan yang gagal dan tidak memberikan impak yang baik kepada negara. Ingin saya mengatakan bahawa lawatan ini adalah merupakan lawatan rasmi. Kenapa ini adalah merupakan lawatan rasmi? Kerana kita lihat buktinya Perdana Menteri dibenarkan untuk mendarat di lapangan terbang menggunakan pesawat bukan komersial, dan juga Perdana Menteri mendapat visa diplomatik diberikan dalam tempoh yang sangat singkat. Dan kita melihat bagaimana ketika Perdana Menteri mendarat, beliau dan delegasi telah pun mendapat layanan Royal Protocol, diberikan escort dan sebagainya. Dan juga kita melihat bahawa beliau dibenarkan untuk iftar bersama pelajar-pelajar Malaysia yang bersebelahan di makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dan diiringi oleh Royal Guard sepanjang berada di Arab Saudi. Dan kita melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun dijemput untuk bertemu dengan Sultan dan diminta untuk memperpanjangkan lagi tempoh keberadaan beliau dan delegasi di Saudi Arabia, di negara Arab. Tetapi beliau memohon untuk pulang lebih awal, memohon untuk pulang lebih cepat kerana menghormati jemputan Yang di-Pertuan Agong untuk iftar bersama dengan jemaah menteri. Dan kemudian kita melihat setelah itu beliau ke Kemboja, dan setelah ke Kemboja beliau pulang dan menunjukkan komitmen yang jelas, iaitu beliau hadir ke Parlimen untuk menjawab PMQT. Dan di sini juga saya ingin menjawab beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Machang yang mengatakan kononnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat lawatan di sana tanpa ada membuat apa-apa impak kepada negara Malaysia. Dan kita melihat di sini terdapat beberapa pemeteraian memorandum yang disaksikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Contohnya Joint Venture Agreement antara Dagang Next Change Berhad dan Ajlan and Bros Holding Group Co. yang bernilai 600 juta ringgit, dan ini melibatkan kerjasama bagi pengeluaran chip untuk semiconductor, dan ini akan memberikan jangkaan peluang pekerjaan sebanyak 1,000 orang. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyaksikan memorandum persetujuan antara Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur dan Wadi Mekah Knowledge Co, dan melibatkan aspek latihan kepada jemaah haji di seluruh dunia dengan jangkaan 4 juta jemaah, dan janaan pulangan yang disasarkan adalah sebanyak 40 juta ringgit setahun. Dan memorandum persefahaman antara Cook International Sendian Berhad dan Aeroman Teknologis berkenaan dengan produk kelengkapan rumah. Dan kita lihat terdapat banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita juga melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertemu dengan OIC, Organisation of Islamic Congress, dan World Muslim League di Mekah.
Jadi maknanya pertemuan itu berlaku dan itu tidaklah satu lawatan peribadi atau lawatan yang sia-sia. Dan kita lihat bagaimana treatment yang diberikan oleh kerajaan Saudi Arabia terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta delegasi ini diberikan treatment yang rasmi. Dan saya memohon kepada pihak-pihak yang membangkitkan isu ini seakan-akan mereka ini mewakili pihak Saudi Arabia. Ya, YB Machang dan rakan-rakan mengeluarkan kenyataan seakan-akan mereka ini mewakili kerajaan Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi tidak membuat apa-apa kenyataan. Mereka hanyalah menimbulkan spekulasi, mereka membuat onar, dan ini akan menyebabkan hubungan baik antara dua negara ini akan terjejas disebabkan oleh kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Machang. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Ini pasal ni? Okay. Saya ingin mula untuk mencerminkan apa yang disampaikan oleh Sungai Petani, bahawasanya saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah di samping langsaikan dan sempurnakan kerja-kerja rasmi, lawatan rasmi ke Arab Saudi, dan juga telah menunjukkan bahawasanya beliau sangat mementingkan hal ehwal yang berada di Malaysia, negara dan rakyat kita sendiri. Dengan selepas sempurnanya kerja di Arab Saudi, beliau terus gegeh, terus balik, dan sambil-sambil nak balik pergi jumpa, pergi ke Kemboja untuk memenuhi jemputan di Kemboja dan juga sempat kembali untuk berbuka puasa dengan Duli Yang Maha Mulia pada Sri Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga berkesempatan untuk kembali untuk menghadap Parlimen Dewan Yang Mulia ini pagi tadi. Ini adalah satu petanda bahawasanya inilah Perdana Menteri dan inilah satu pentadbiran yang mengutamakan kepentingan rakyat Malaysia. Ni saya lagi belum sebut lagi dia nak pergi China esok. Juga satu lawatan rasmi yang kita harap-harap mudah-mudahan akan membawa satu pengumuman dan pelaburan yang cukup hebat dan besar. Jadi apa yang sangat menyerlah di sini adalah bahawasanya ya memang ada jemputan dan permintaan untuk lanjutkan lawatan di Arab Saudi ini supaya dapat bertemu dengan lebih pemimpin, tetapi untuk bertemu dengan pemimpin boleh dibuat bila-bila sahaja, tetapi kerja rasmi telah pun selesai dan beliau gegas balik untuk berbuka puasa dengan Duli Yang Maha Mulia pada Sri Yang di-Pertuan Agong. Itulah message induknya. Dan saya rasa apa yang disebutkan oleh Sungai Petani tadi, sebenarnya ada lebih banyak lagi yang dicapai pada ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Luar berada di Arab Saudi, termasuk memang telah dimeteraikan atau dipersetujui satu sidang kemuncak ASEAN GCC pertama di Riyadh pada tahun ini. Dan Malaysia sebenarnya pada asalnya adalah penggerak utama pada awal-awal pun berkenaan dengan ASEAN GCC. Ia juga kalaulah seperti apa yang dituduhkan oleh pihak pembangkang dan juga Machang dan juga Perikatan Nasional bahawasanya ini satu lawatan yang sangat-sangat gagal, tidak terancang atau tidak dapat perkenan daripada pemimpin di Arab Saudi. Kalau begitunya, kenapa kita berjaya untuk meningkatkan penerbangan ke Arab Saudi seminggu daripada 49 sekarang ke 70 lebih? Itu bukan satu pulangan. Kita nak tanya perutusan khas dilantikkan Perikatan Nasional. Dapat apa? Balik dengan lantikan dia? Ada tak? Rasanya pergi pun belum sempat nak pergi lagi sebagai perutusan khas. Jadi apabila kita nak tuding jari kata nak menyata-ngata atas kegagalan orang lain apabila sendirilah sebenarnya jauh lebih gagal, kita perlu jaga-jagalah apa yang kita kata. Sebab apa yang dituduh, apa yang dibangkitkan dan usul yang dibawa pagi tadi oleh Machang itu sebenarnya ada walaupun dia gagal, walaupun tidak jadi kerana kita ada common sense. Speaker syabas tanya kerana tidak melayan satu usul yang tidak begitu tidak masuk akal itu, tetapi sekiranya perkara itu dijadikan satu presiden, mungkin ia akan menjejaskan perhubungan baik di antara Arab Saudi dengan Malaysia.
Jadi kita juga ingin terima kasihlah kepada Yang Berhormat Speaker kerana telah membuat satu keputusan yang sangat arif, yang sangat betul, yang memang boleh dikatakan sekaligus mencantas niat yang jahat oleh pihak Ahli Parlimen Machang dan juga Perikatan Nasional. Itu saja yang saya nak dapat. Adalah senarai yang sangat panjang apa yang telah dicapai oleh delegasi Perdana Menteri, tetapi itulah, kalau ada apa soalan nak tahu lebih boleh tanya kepada Wisma Putra, dan kami di sini juga ada sedikit maklumat lah. Jadi kita anything? Dari? Okay. Saya harus tegaskan bahawasanya lawatan ini telah dapat persetujuan dan perkenan daripada pihak Arab Saudi. Dan walaupun melalui satu proses yang mungkin dia boleh date back to pertemuan antara Menteri Luar dan Menteri Luar sebulan yang lepas atau lebih daripada sebulan yang lepas. Kalau kata sesuai tak sesuai, kita boleh kata mana-mana tarikh pun ada yang tidak sesuai, ada sesuaiannya. Tetapi perkara ini, lawatan ini yang resmi telah pun melalui satu proses yang telah memenuhi syarat dua-dua pihak, iaitu Arab Saudi dengan Malaysia. Jadi sekiranya nak ungkitkan katanya tarikh ini tak sesuai, ini adalah keputusan bersama. Dokumentasi oleh dua-dua pihak ada, dan persetujuan dua-dua pihak ada. Kalau bukannya ada persetujuan daripada dua-dua pihak, bagaimana boleh sesuatu flight non-commercial mendarat di lapangan terbang di Riyadh? Kalau tidaknya, bagaimana boleh dapat sebegitu short notice-nya visa diplomat yang biasanya ambil berbulan-bulan untuk dapat? Kalau bukannya, kenapa Perdana Menteri dan juga delegasi 50+1, the highest level and the highest recognition of delegation, Perdana Menteri plus 50, dapat peluang dan juga penghormatan untuk kawalan kehormat dan kawalan keselamatan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bila kita bicara tentang kesesuaian, kita kena bicara tentang apa yang telah dipersetujui oleh dua-dua pihak, dan kalau diberikan kehormatan ke semua yang saya sebutkan tadi, termasuk penginapan yang diberi oleh pihak sana adalah The Royal Palace Makkah. So, kalau adanya persetujuan-persetujuan ini, maka dua-dua pihak merasakan perkara ini sesuai. Jadi yang tuduh kata benda ni not well planned lah, you should learn about diplomacy before you make your comments. Anything else?